Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah Puan Kazulia binti Yaakob, Kaunselor Pendidikan Daerah Kuching, dan tujuan saya menebarkan rakaman ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahteraan psikologi pegawai perkhidmatan pendidikan di bawah inisiatif #111 Kementerian Pendidikan Malaysia bagi peringkat negeri Sarawak, di mana pada tahun lepas, pada bulan September tahun lepas, ada di kalangan sekolah-sekolah dan guru-gurunya terlibat dalam pengisian instrumen inventory kesejahteraan psikologi. Jadi salam perpaduan dan juga saya mengharapkan bahawa ini adalah salah satu daripada penjelasan berkaitan dengan interpretasi yang boleh memberi pencerahan kepada warga guru yang telah mengisi agar mereka lebih faham tentang apa skor yang mereka perolehi di dalam instrumen tersebut yang telah diterima dalam email. Okey, sebelum itu saya ingin menyatakan rasa penghargaan saya kepada semua pengetua dan juga semua guru besar sekolah-sekolah yang terlibat dalam pengisian pada bulan September tahun lepas. Okey, kalau kita tuan-tuan masih ingat bahawa pada bulan September yang lepas kita telah diarahkan untuk mengisi dan syukur Alhamdulillah semua sekolah-sekolah yang sepatutnya dibuat pemetaan pada tahun 2024 dan 2025 telah dicantumkan sekali di dalam bulan September yang lepas. Jadi memang salah satu daripada dugaan dan cabaran lah kepada kaunselor di daerah masing-masing. Okey. Okey, saya akan terangkan mengapa interpretasi ini penting. Sebabnya, jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat bahawa di dalam keputusan yang telah tuan-tuan puan-puan dapat, ianya ada menyentuh tentang konstruk dan juga isu-isu yang berkaitan. Jadi, kenapa inventory ini dilaksanakan kepada warga guru? Terlebih dahulu saya ingin jelaskan bahawa selepas pandemik COVID pada 2020, ramai daripada kalangan guru-guru dan kita telah menerima kesan daripada pandemik, kesan pandemik musim COVID tersebut, dan selepas daripada itu berlaku peningkatan permohonan guru bersara awal. Jadi pihak bahagian psikologi dan kaunseling telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan inventory ini bagi melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan warga guru ini mungkin adakah faktor-faktor yang melibatkan tidak sejahtera itu dari aspek yang macam mana. Jadi itu sebabnya inventory ini telah dibina oleh pakar-pakar psikologi di bahagian psikologi dan kaunseling dan ditebarkan kepada seluruh warga pendidikan di seluruh Malaysia. Jadi terlebih dahulu saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengetua dan guru besar dan juga semua warga guru di dalam daerah Kuching yang terlibat dalam pengisian bulan September 2023 yang lepas. Tanpa kerjasama daripada pengetua dan guru besar dan guru-guru adalah sukar bagi saya untuk mencantum dan menghantar data yang agak besar sebab berbanding dengan daerah-daerah yang lain, Kuching adalah daerah yang terbesar dengan bilangan warga gurunya tinggi.
Dan walaupun ada kelewatan di satu atau dua buah sekolah, namun ianya telah dapat diatasi dengan cepatlah oleh pentadbir sekolah dengan bantuan daripada penolong-penolong kanan dan juga guru bimbingan dan kaunseling semasa pengisian tersebut. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, inventory kesejahteraan psikologi ini dia telah dimulakan pada tahun 2021, sejurus saja selepas pandemik COVID. Jadi pada tahun pertama, pada asalnya ia ditebarkan untuk pemetaan 5 tahun. Jadi tahun pertama pada 2021 4 buah sekolah terlibat, dan tahun kedua 2022 16 buah sekolah terlibat. 2023 sebanyak 21 buah sekolah terlibat, namun itu adalah pengisian pada April, dan arahan telah diturunkan untuk menyelesaikan semua baki sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah untuk mengisi dalam bulan September tahun 2023. Jadi pada bulan September 2023 tersebut seramai 2,000 lebih lah pengisian daripada guru-guru daerah Kuching, melibatkan 46 buah sekolah. Jadi ini adalah satu data yang sangat-sangat tinggi yang perlu dimonitor oleh kaunselor pendidikan daerah tersebut. Okey. Saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa berkaitan dengan instrumen ataupun inventory kesejahteraan psikologi ini, pengenalannya, ia telah dibangunkan oleh bahagian psikologi dan kaunseling KPM dan merupakan satu ujian psikologi untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Jadi kalau kita lihat sejahtera ke tidak sejahtera ke sederhana ke tahapnya itu, dia boleh dilihat daripada instrumen ataupun ujian psikometrik seperti inventory IKPSI ini. Jadi kalau kita perhatikan IKPSI ini, dia mengandungi 8 konstruk, iaitu kesejahteraan emosi, kesejahteraan pekerjaan, kesejahteraan fizikal, kesejahteraan perhubungan, kesejahteraan intelektual, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan identiti, kesejahteraan kewangan, termasuk konstruk keselarasan. Jadi dia ada 8 konstruk, dan setiap jumlah keseluruhan pernyataan ataupun item di dalam inventory ini adalah sebanyak 80 item. Dan setiap konstruk itu, contoh konstruk emosi, dia ada 10 pernyataan ataupun item yang perlu dijawab oleh setiap guru, dan yang konstruk keselarasan itu pun sama. Jadi kita lihat secara terperinci berkaitan dengan inventory ini. Kita fahamkan dulu apakah yang terkandung dalam IKPSI ini. Okey, ini adalah rajah yang daripada 8 konstruk itu boleh dilihat dalam rajah ini, di mana paparan ini kalau kita lihat dia berbentuk seperti sarang lebah. Sarang lebah. Jadi kalau kita lihat daripada penyusunan itu, IKPSI ini maknanya dia bersebelahan tu, maknanya dia saling berkaitan di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau satu dia kurang sejahtera, jadi dia akan boleh mempengaruhi konstruk-konstruk yang lain. Jadi ada 8 konstruk tadi, iaitu emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, kewangan, identiti, spiritual dan intelektual. Okey. Seterusnya,
Di dalam setiap 8 konstruk tersebut ada lagi sub konstruk ataupun pecahan yang lebih kecil yang perlu tuan-tuan dan puan-puan fahami, dan kita lihat rajah lebah dia makin lagi mengecil, jadi dia ada lagi pecahan-pecahannya. Okey, kita lihat konstruk yang pertama iaitu konstruk emosi. Ada 3 pecahan di mana di dalam konstruk emosi itu ada subkonstruk. Satu, kepekaan emosi, yang kedua kefahaman emosi, dan yang ketiga itu adalah pengurusan emosi. Jadi kita harus peka, adakah kita peka, adakah kita faham, dan adakah kita boleh mengurus emosi. Itu pecahan di dalam subkonstruk. Jadi ini konstruk yang pertama. Konstruk yang kedua adalah pekerjaan. Subkonstruknya ada 4, iaitu autonomi. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengiktirafan kerja. Yang keempat adalah keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian konstruk yang ketiga, kewangan, iaitu pemahaman, adakah guru kita ini faham tentang satu, literasi kewangan, dan yang kedua pengurusan kewangan. Jadi ada 2 subkonstruk dalam konstruk kewangan. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada konstruk fizikal. Bagaimana pola pemakanan, penjagaan dari aspek 4 subkonstruk ini. Yang pertama, makanan dan nutrisi. Yang kedua adalah senaman aktiviti fizikal. Dan juga yang ketiga, kebersihan diri. Yang keempat, ubat bahan terlarang dan alkohol, dan juga merokok. Jadi dia melihat bagaimana aspek-aspek fizikal dititik beratkan dalam kehidupan seseorang guru tersebut. Okey, konstruk yang seterusnya adalah spiritual. Ia merujuk kepada satu, subkonstruknya adalah amalan, dan juga yang kedua etika. Bagaimana amalan dan etika dalam dia mengamalkan, yang diamalkan dalam seharian, kehidupan dia seharian. Okey, seterusnya konstruk perhubungan. Ada 3 subkonstruk. Perhubungan ini lebih ke nanti ada lagi penerangan yang lebih terperinci. Okey, 3 subkonstruk yang adalah keluarga, yang kedua rakan, dan juga community. Bagaimana perhubungan dia dengan di kalangan ahli keluarganya, rakannya, dan juga komuniti setempat. Okey, seterusnya kesejahteraan, konstruk identiti. Ia merujuk kepada ada 3 subkonstruk, iaitu yang pertama gender, yang kedua budaya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan penampilan diri. Dan yang konstruk yang ke-8 adalah konstruk intelektual, di mana 4 konstruk yang ditekankan di sini adalah yang pertama, bagaimana seseorang itu membuat keputusan yang rasional. Yang kedua, kemahiran penyelesaian masalah. Yang ketiga, bagaimana dia nilai kreatif ada dalam seseorang guru tersebut. Yang keempat adalah bagaimana dia mencari pengetahuan. Ada 4 konstruk. Jadi walaupun walaupun dia menyebut berkaitan dengan emosi, tapi secara surface-nya kita cuma tahu bahawa itu adalah perasaan. Tapi kita kena faham lebih lagi subkonstruknya, apakah yang lebih lagi kata orang dikaitkan dengan emosi tersebut, kepekaan dia, kefahaman dia, dan bagaimana dia mengurus emosi. Okey, kita lihat setiap konstruk itu secara satu persatu nanti. Okey, seterusnya kita lihat penskoran IKPSI. Okey, ianya diukur melalui 5 tahap, iaitu tahap yang paling tinggi adalah skor yang diperolehi dalam range 81 hingga 100. Jadi ia dianggap tinggilah. Maknanya tahap ini diukur daripada tahap kesejahteraan.
Dan yang kedua tinggi adalah sederhana tinggi, iaitu peratusnya daripada 61 hingga 80%. Manakala tahap sederhana bermula dari 41% hingga 60%. Tahap sederhana rendah adalah 21 hingga 40%. Dan tahap rendah, tahap yang kata orang yang paling minima, daripada 0 sehingga 20. Daripada 5 tahap ini, seandainya seseorang guru yang telah menjawab inventory kesejahteraan psikologi itu mendapat skor pukul rata lah, ya, average dia tu tadi, apabila secara keseluruhan telah di auto generate, mendapat skor di mana dia dapat sederhana tinggi dan tinggi, maknanya ianya sederhana tinggi dan tinggi, maknanya tahap kesejahteraan seseorang pegawai pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut adalah di tahap yang kira sejahtera, dan sangat kata orang stable lah. Tapi kalau sekiranya mendapat skor sederhana rendah dan rendah, jadi saya suka untuk memaklumkan di sini bahawa andai katalah banyak ia mempengaruhi skor keseluruhan instrumen yang dia jawab. Contoh, daripada 8 konstruk yang dijawab itu, lebih daripada 4, sebab dia ada 8 konstruk kan, lebih daripada 4, kebarangkalian dia akan mendapat sederhana banyak tu, maknanya dia akan mendapat skor di tahap yang sederhana. Jadi bila dapat sederhana rendah dan rendah, maka satu program yang perlu dihadiri ataupun diikuti oleh guru tersebut akan disusun oleh pihak KPM, pihak BPSK di KPM. Jadi yang ini bukannya kata orang satu yang boleh menjejaskan prestasi ataupun boleh menyebabkan seseorang itu dapat markah gagal kerana sebab bersalah. Tidak, ia tidak ada kaitan, tapi program ini baik untuk peningkatan bagaimana dia mencari jalan untuk membantu dirinya sendiri. Okey. Ini adalah penskoran dia. Okey, kita lihat satu persatu daripada setiap konstruknya. Okey, kalau kita lihat konstruk yang pertama adalah konstruk emosi, kesejahteraan emosi. Kita lihat di sana, ia merujuk kepada keupayaan seseorang peka terhadap emosi, dapat memahami emosi dengan baik dan mampu mengawal emosi dia dengan berkesan. Jadi kata kuncinya ada 3 di sini, iaitu dia peka, dia tahu bahawa apa emosi yang dia sedang alami pada satu-satu masa, dan dapat memahami emosi itu. Bukannya dia rasa sedih tapi dia ketawa mengilai. Jadi benda itu maknanya dia tidak kepekaan dengan pemahaman dia terhadap emosi dia pada ketika itu sangat ada percanggahan. Jadi kalau dia tahu, dia faham emosi dia pada masa itu, jadi dia boleh mengurus dengan baik. Itu adalah salah satu daripada punca satu tahap sejahtera yang baiklah. Okey. Secara perinciannya lagi, kalau dia peka tu, tandanya dia berupaya untuk peka terhadap perasaan dirinya dan orang lain. Bukan saja diri dia saja, tapi dia juga peka terhadap luahan orang lain. Maknanya
bukan emosi dia fokus pada emosi dia sendiri saja, tapi dia dapat memahami persekitarannya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik secara lisan ataupun bukan lisan. Jadi benda ini satu daripada kita kadang-kadang kita boleh melihat daripada perubahan tingkah laku, kan. Kalau kita sedih, yes, kita sedih, tapi kita tidak akan melepaskan kesedihan itu sehingga ia boleh memakan diri. Maknanya kita faham emosi kita, kita dapat mengurus emosi kita. Okey, kefahaman emosi, memahami perasaan diri sendiri, perubahan emosi yang berlaku dan empati terhadap perasaan orang lain. Perkataan kata kuncinya di sini adalah empati, di mana dia boleh merasai merasai apa yang orang rasai pada ketika itu. Dia boleh letakkan dirinya di dalam kasut orang lain, dan bila dia ada nilai emosi ini, dia boleh menjadi seorang yang sangat bertenang, kemudian dia boleh meredakan emosi orang-orang yang ada di sekelilingnya juga. Daripada macam mana, mungkin dari segi keprihatinan dia tadi, tutur katanya dan sebagainya, daripada tips yang dia kongsikan, kemudian daripada kebaikan yang dia tunjuk, keprihatinan tadi, maknanya dia dapat membantu dirinya dan juga orang di sekelilingnya. Keupayaan untuk bersikap terbuka terhadap emosi positif dan negatif, serta mampu mengurus dengan mengawal perasaan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, apabila dia apabila dikatakan tentang emosi positif dan negatif ini, bila dia marah, kemarahan itu tidak menjadi tempias kepada orang lain ataupun dia tidak lepaskan kepada orang lain, ataupun dia tidak menjadikan itu satu yang perlu untuk dibesar-besarkan. Mungkin dia akan lari daripada situasi ataupun dia nak meredakan dirinya dahulu walaupun dia tahu bahawa dia sedang marah dengan apa yang berlaku. Jadi dalam keadaan yang macam itu, maknanya dia dapat kontrol, kemudian bila dia berada keluar daripada situasi dan dia berfikir untuk mencari alternatif option untuk dia menanganinya semula, dan dia akan datang semula dan dia boleh bercakap dan menyatakan emosi itu dengan rasional, dengan kata orang dengan berhemah lah, tanpa mengguris hati orang lain. Okey. Okey, ini adalah skor bagaimana seseorang guru apabila dia mendapat skor tinggi ke sederhana, tinggi ke sederhana. Ini adalah dia punya maksud di sebalik tahap tersebut. Kalau seseorang yang kesejahteraan emosinya sangat tinggi, maknanya dia sangat bijak ataupun dia sangat berkebolehan dalam mengurus emosinya dan juga mempunyai kesedaran yang baik terhadap emosinya sendiri dan juga orang lain. Kalau tahap yang rendah, inilah yang dikatakan tadi. Dia marah pun dia akan lepaskan kepada orang lain. Kadang-kadang dia tak tahu dia nak sedih ke marah. Dia nak happy ke nak nangis. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ini, bila dia tak sedar emosi dia sendiri yang macam mana tu, kita takut nanti benda ini dia akan menjadi satu yang boleh memakan diri. Contohnya, kalau dia selepas ada isu kehilangan ahli keluarga ke, kematian ke dalam orang yang signifikan dalam kehidupannya, tapi dia tidak tahu untuk melepaskan emosi sedihnya tadi. Dia tidak mau bercakap dengan orang. Jadi benda ini kadang-kadang ia akan memberi kesan yang mendalam dan kesan jangka panjang. Jadi kalau dia dapat mengurus emosi dia
macam apabila mesti akan ada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang akan cuba mendekati. Kalau dia menggunakan kesedaran dia itu tadi, dia ingin kata orang meluahkan sesuatu apa yang dia rasa tu, jadi ini dapat menjadikan emosi dia terkawal dan kesejahteraan dia dapat ditingkatkan. Okey. Okey, anda boleh baca seterusnya kalau yang dapat skor-skor yang lain. Okey, untuk konstruk pekerjaan, kita lihat kesejahteraan pekerjaan ini merujuk kepada kepuasan yang diperolehi melalui pekerjaan. Biasalah tempat kerja. Tempat kerja ini kita akan jumpa dengan macam-macam. Kadang-kadang skop kerja, kadang-kadang manusia, kadang-kadang dengan peralatan, prasarana dan sebagainya. Ini meliputi autonomi, kepuasan bekerja, pengiktirafan, keseimbangan kehidupan kerja. Jadi lebih merujuk kepada kita punya aspek pekerjaan kita. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan autonomi ni? Okey, autonomi merujuk kepada individu yang mempunyai ciri-ciri berdikari, bersedia dengan cabaran dan bebas untuk mengawal sesuatu keadaan di tempat kerja maupun di luar. Kalau contohnya dia tidak merasakan diberi, tidak ada kepuasan di dalam autonomi, maknanya seolah-olah dia itu bekerja sangat bergantung kepada seseorang, ada kebergantungan, kemudian kurang bersedia dengan cabaran. Jadi itu adalah kesan kalau autonomi ini dia tidak ada sifat ini. Okey, ada jenis orang dia suka diberi autonomi. Maknanya dia diberi kebebasan untuk mengeluarkan dia punya cara kerja yang dia nak. Okey, kepuasan kerja, satisfaction. Ini lebih kepada kepuasan adalah perasaan puas hati dan bangga terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Jangan kita sering melihat seseorang guru apabila dia selepas saja habis melaksanakan satu-satu program, dia akan buat laporan, dia akan kongsikan di dalam social media dia akan kongsikan kepada rakan guru gambar-gambar tersebut dalam grup sekolah, grup rasmi. Kemudian sebenarnya kita jangan melihat apa yang dia buat ini sebagai satu yang kata orang dari aspek yang positif, yang negatif. Kita mesti sentiasa bersangka baik bahawa setiap kerja itu, seseorang yang melakukan kerja ini, dia ada tahap kepuasan dia yang tersendiri. Kadang-kadang dia buat sesuatu tersebut, maknanya dia rasa puas. Dia program yang dia laksanakan telah terlaksana. Dia rasa seronok. Itu adalah gambaran keseronokan dia bekerja setelah benda itu berjaya dilaksanakan. Jadi kepuasan kerja ini kadang-kadang kalau sekiranya orang yang ditahan, orang yang dihalang, benda ini akan menyebabkan kepuasan kerja ini jadi kurang dan berlakulah dia rasa tidak puas hati. Dia rasa macam kenapa tak boleh, kenapa ini tak boleh, kenapa asyik ada komen negatif tentang memikirkan yang perkara-perkara yang tidak pasti, tidak mustahil dan sebagainya. Jadi kita beri kebebasan kepada guru-guru kita supaya mereka melakukan kerja itu dengan rasa cinta, rasa sayang dan rasa gembira. Apatah lagi kalau satu-satu tugasan itu dibuat di dalam bentuk kumpulan AJK-nya yang dah disusun atur. Jadi beri kepuasan kerja yang kata maksima kepada guru-guru kita. Okey.
Yang ketiga, pengiktirafan merujuk kepada penerimaan pengiktirafan, penghargaan terhadap kerja sendiri dan persekitaran kerja. Kadang-kadang orang guru-guru dah bekerja bermati-matian, tapi kita ni kedekut sangat hendak mengucapkan tahniah, well done, keep up your good work, ataupun kita berikan tanda tanda thumb up, tanda hore, tepuk tangan dan sebagainya, kata-kata yang memberi recognition ataupun pengiktirafan kepada guru-guru kita. Penghargaan, sebenarnya ya, satu kata hikmat yang sangat-sangat tinggi nilainya di dalam kehidupan kita, baik daripada kehidupan kita sendiri ataupun warga guru ataupun dalam hidup mana-mana orang yang ada di muka bumi ini, adalah ucapan yang dua perkataan, iaitu terima kasih. Terima kasih. Pengiktirafan. Terima kasih ini jangan memilih-milih daripada orang yang hanya orang yang sentiasa jadi ketua sahaja. Pastikan ucapan itu dipanjangkan kepada sekecil-kecil orang yang membantu di dalam satu-satu pekerjaan tersebut. Jadi ini adalah pengiktirafan. Walaupun dia kecil, tapi bila disebut, dinyatakan di dalam grup rasmi sekolah, ia akan memberi satisfaction kepada semua warga yang ada terlibat dalam mana-mana program tersebut. Okey, yang keempat adalah keseimbangan kehidupan kerja di antara kehidupan peribadi dan juga keperluan kerja di sekolah ataupun di tempat guru bertugas. Okey, work-life balance. Jadi di mana apabila seseorang dapat menseimbangkan kedua-duanya, ini menunjukkan bahawa tahap kesejahteraan pekerjaan dia sangatlah sejahtera. Bila dia boleh stabilkan antara rumah dan sekolah, maknanya dia boleh meneruskan kecemerlangan dia dengan cukup baik. Tapi memang ada juga terdapat di mana seseorang yang sangat workaholic, dia mungkin lebih kepada kerja, dan benda-benda ini sedikit sebanyak boleh mengganggu ketidaksejahteraan di dalam kehidupan peribadinya. Contohnya, apabila dia terlalu fokus kepada kerja, dia akan sampai banyak masanya dihabiskan dengan urusan kerja di sekolah. Benda sampai menjejaskan perhatiannya kepada anak, perhatian ataupun tanggungjawabnya di rumah sebagai isteri, sebagai suami. Dan ini akan boleh menjejaskanlah. Kadang-kadang dia mungkin mempunyai satu kata orang kehidupan keluarganya yang complicated dan benda-benda perhatiannya lebih kepada peribadi, dan ia boleh menjejaskan juga kerja di sekolah. Jadi perhatian kepada kerja di sekolah menjadi tidak seimbang. Jadi tapi benda-benda macam ini adalah menjadi satu kata orang perkara yang boleh mendapat perhatian pentadbir lah, ya. Andai katalah ada yang melibatkan kesihatan lah, ya, sehingga keseimbangan kehidupan kerja dia tidak tersangat nampak sangat tidak sejahtera, sangat terjejas. Okey, kita lihat interpretasinya. Kalau dia terlalu rendah, bila dia tak ada autonomi, dia tidak ada kepuasan, dia tidak ada pengiktirafan, ia akan boleh menyebabkan motivasi seseorang, guru itu boleh down, dan dia akan jadi burn out, dan asyik dia sahaja yang bekerja tapi tidak diberi kata orang pengiktirafan dan sebagainya. Dan walau turun daripada langit sekalipun, dia akan rasa bahawa
itu satu yang boleh menjejaskan dasar jadi tidak happy dalam kerjaya. Tapi kalau sekiranya dia mendapat skor yang tinggi dalam konstruk kesejahteraan pekerjaan ini, tandanya dia boleh membahagikan masa dia dengan cukup efisien antara sekolah dan rumah. Dan benda-benda macam ini tidak semua orang mampu buat, tapi daripada kita mendapat terlalu tinggi dan terlalu rendah, kalau kita dapat sederhana tinggi pun sudah memadai, kerana tidak ada yang terlalu sempurna di dalam dunia ni. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tu kita mesti ingat, sebab kadang-kadang kita bermati-matian bekerja, tapi kita mesti ingat bahawa kesihatan kita juga perlu, badan kita juga perlu rehat, mental kita perlu rehat. Okey, boleh baca secara terperinci, kerana pentafsiran ini akan saya kongsikan juga kepada pengetua dan guru besar rakaman ini. Okey, seterusnya adalah kesejahteraan fizikal. Yang ketiga, okey, ia merujuk kepada penjagaan kesihatan individu terhadap aspek fizikal yang merangkumi amalan pemakanan, nutrisi, seimbang, senaman. Ini lebih kepada gaya hidup lah. Gaya hidup kita sebagai guru ini. Adakah kita sebagai guru ini banyak melakukan kata orang memikirkan tentang kita punya kesihatan, dari aspek kesihatan. Okey, adakah kita makan makanan yang baik untuk tubuh badan kita? Adakah kita ada melakukan senaman bagi mengurangkan penyakit-penyakit yang boleh hinggap, especially yang umur 35 tahun yang ke atas itu. Dan kalau yang kita lihat yang makanan viral sekarang macam-macam, semuanya viral, tetapi dari segi khasiatnya itu sangatlah tidak berkhasiat. Jadi kita sebagai warga guru ni, kita nak sihat supaya kita mampu untuk bertugas, kita mampu untuk sampai ke akhir kata orang kita punya perkhidmatan dengan keadaan yang tenang dan gembira. Okey, makanan dan nutrisi, food and nutrition, kita mengambil makanan yang mencukupi, seimbang dan berkhasiat. Ini adalah keperluan fisiologi kita. Yang pertama, pemakanan. Air yang bersih, air putih, bukan air warna-warni yang bergas yang banyak. Okey, senaman, aktiviti fizikal. Adakah kita walaupun kita duduk di hadapan kata orang di depan komputer, tapi pastikan setiap 30 minit ataupun 15 minit pastikan kita akan sentiasa mengamalkan senaman dan juga renggangan daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Sebab apa? Apabila kita lama lepas saja makan, tiba-tiba kita berada di hadapan komputer yang agak lama tanpa berjalan, dan ini sebenarnya satu rahmat kepada guru-guru di sekolah, sebab di sekolah guru-guru akan bergerak daripada satu kelas ke satu kelas kan. Jadi ini akan menjadi secara tidak langsung akan menjadi satu senaman sebenarnya, tu naik tangga dan sebagainya, dan menyebabkan kita akan rasa cergas. Okey, kebersihan diri, self hygiene, penjagaan kebersihan anggota badan dan pakaian seseorang bagi mengekal kesihatan. Mandi, kemudian sentiasa sentiasa memastikan kesihatan kita sihat, di mana kita tidak dijangkiti oleh mana-mana penyakit ataupun daripada kekotoran. Amalannya adalah kita sentiasa membasuh tangan, mandi, kalau lebih daripada 2 kali pun bagus sebenarnya. Sebab apa? Ia akan menyebabkan sel-sel kita di dalam badan kita lebih kata orang aktif dan sentiasa berasa segar. Okey,
Itu sebabnya kalau bagi orang yang beragama Islam, solat itu apabila dia mengambil wuduk, ia adalah salah satu terapi sebenarnya tanpa kita sedari, ya. Sebab dia adalah air yang mengalir itu, dia akan menjadi salah satu daripada terapi yang akan mengaktifkan kita punya sel saraf kita. Okey, yang keempat adalah bagaimana seseorang itu mengawal pengambilan ubat bahan terlarang, merokok, dan macam mana dia penggunaan alat-alat yang bahan-bahan yang macam ini. Bagi mereka guru-guru yang ada masih lagi dalam merokok ataupun mengambil alkohol, pastikan sedikit demi sedikit dikurangkanlah, ya. Walaupun ianya satu budaya ke ataupun satu yang kata orang memang sudah sinonim dalam kehidupan, tapi pastikan ianya tidak menjejaskan kita punya kerja hakiki dan sebagainya. Kemudian yang merokok pun sama, kerana apabila orang yang merokok ini, dia merokok dan ada anak-anak di keliling dia, orang yang berada di sekelilingnya akan mendapat kesan yang sama seperti perokok tadi. Jadi kita telah banyak melihatlah poster-poster kesihatan yang menyatakan bahawa keburukan pengambilan bahan-bahan yang seperti ini. Namun bagi mereka yang mengambil ubat, pastikan ianya diprescribe ataupun telah mendapat kelulusan daripada pihak kesihatan dalam pengambilan tersebut. Dan seboleh-bolehnya yang mengambil suplemen dan sebagainya perlu mendapat khidmat nasihat daripada pakar-pakar dulu, pakar-pakar farmasi, pakar-pakar nutrisi dan sebagainya, untuk melihat sama ada pengambilan itu bersesuaian atau tidak dengan kita punya tubuh badan, imun tubuh badan. Kadang-kadang terlalu taksub untuk kata orang nak kurus ke ataupun nak sihat ke ataupun macam-macam, tapi benda ini tidak dapat diterima oleh imun badan dan akhirnya ia menjadi satu penyakit yang lain pula, dan benda itu pula bukannya satu suplemen. Jadi benda ini haruslah mendapat khidmat nasihat daripada doktor ataupun pakar yang sesuai dulu. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat pentafsiran untuk kesejahteraan fizikal ini, kadang-kadang apabila tinggi, maknanya seseorang individu itu sangat konsisten mengamalkan penjagaan kesihatannya. Yang ini, apabila dia tinggi, dia akan menjadikan otak pun jadi cerdas. Badan dia semakin cergas, sangat mengamalkan healthy lifestyle. Kalau dia rendah, benda ini kadang-kadang yang boleh menyebabkan seseorang itu terkena yang penyakit 3 serangkai. Kadang-kadang dia menjadikan seseorang itu obes, dan kadang-kadang pemakanan yang sihat tu akan hinggap penyakit-penyakit kronik, sama ada tinggi darah, jantung dan sebagainya. Minta jauhlah daripada penyakit-penyakit yang berat-berat macam itu. Kita kadang-kadang biarpun kita mampu, tapi kita makan itu berpada-pada. Kadang-kadang mungkin ada seseorang itulah satu daripada kepuasan dia. Dia suka makan dan suka memasak dan sebagainya, namun pastikan kata orang ianya tidak menjadi satu pelaburan kita kepada untuk memanggil penyakit-penyakit yang kita tidak jangka. Kadang-kadang saya pun rasa terkesan sebab saya yang menguruskan guru-guru kita yang sakit, AKP kita yang sakit, dan ramai di kalangan sahabat-sahabat saya juga ramai yang mengidap sakit, dan saya sering
melawat mereka di hospital, di ward kanser dan sebagainya. Jadi saya menyerulah kepada guru-guru di luar sana supaya kita amalkan, kita ubah cara kehidupan kita agar lebih kata orang sihat demi kesinambungan kita sehingga ke hujung perkhidmatan dan hari tua. Okey. Kesejahteraan yang keempat adalah perhubungan. Ia merujuk kepada kualiti bagaimana komunikasi, perhubungan, pertalian ataupun dua hal antara individu dengan orang lain dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Macam mana seseorang itu berupaya untuk menjaga dan memanfaatkan hubungan dia di antara suami, isteri, anak-anak dan ibu bapa. Maknanya dia sebagai ahli keluarga, dia tahu bagaimana peranan dia dalam keluarga tersebut. Jadi kalau dia sebagai anak, sebab walaupun yang mengisi ini cikgu, dia juga berperanan sebagai anak kepada ibu bapanya. Dia juga menjadi suami kepada isterinya dan dia juga menjadi bapa kepada anak-anaknya. Jadi ini adalah satu kata orang keterangan di mana dia boleh memegang pelbagai watak tersebut ataupun peranan tersebut secara positif dan sangat membahagiakan. Kalau dia bersama anak-anaknya, anak-anak happy. Kalau dengan pasangan dia, pasangan pun sentiasa happy. Kalau dia dengan kata orang balik kampung jumpa ibu bapa pun, ibu bapa akan rasa senang dan gembira dengan kehadirannya. Itu keupayaan seseorang dalam menjaga perhubungan dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana dia menjaga perhubungan dia sesama rakan-rakan. Keupayaan dan memanfaatkan hubungan dengan rakan-rakan sama ada rakan sekerja ke, rakan sekeliling ke, ataupun rakan sama-sama zaman-zaman sekolah dulu ke, zaman maktab ke dan sebagainya. Jadi itu sentiasa baik. Jaranglah kita dengar, si anu ni dia ni dulu dengan si Ali ni ke apakah, jaranglah kita dengar cerita-cerita yang tidak baik. Maknanya dia mempunyai sifat yang sangat bagus. Kalau boleh kita pun tidak mahu sebenarnya kalau kita ini diingati dengan satu-satu yang negatif. Kalau boleh kita mahu dikenang yang baik-baik sahaja. Jadi itu tak jarang bergaduh dengan orang dan sebagainya, dan juga penglibatannya dalam masyarakat. Kalau dekat kampung ke, dia sering orang nampak dia pergi ke surau, solat di masjid, terlibat dengan majlis korban lah, ataupun dia gotong royong perdana di taman dia ke, di kampung dia, di mana-mana dia berjalan mesti orang akan tegur. Maknanya dia mempunyai satu aura yang baik dalam perhubungan dengan masyarakat. Kadang-kadang macam mana kita nak tahu kita ini mempunyai kualiti dalam perhubungan? Yang saya nak nyatakan apabila seseorang itu mempunyai kualiti dalam perhubungan, dia boleh biasanya orang-orang yang macam ini dia akan diambil sebagai buah fikirannya, dari segi buah fikiran boleh diambil oleh orang lain, ataupun orang akan merujuk kepada dia dalam apa-apa isu yang nak diselesaikan, ataupun orang akan sentiasa mengutamakan dia dalam apa-apa perbincangan. Mesti ada supaya idea dia itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang ada di sekelilingnya tadi. Jadi di situ kita nampak kalau dia sejahtera tu nampak dia sangat aktif ke mana-mana. Mesra alam. Okey. Pentafsirannya, kalau rendah maknanya dia kurang memberi tumpuan, dia fokus kepada dirinya saja tapi dia tidak rapat dengan adik-beradik, tak rapat dengan keluarga. Suka buat kerja dia sendirilah. Kadang-kadang di taman pun dia tak kenal siapa jiran dia. Di kampung pun dia jarang pergi masjid.
Tapi kita kena fikir amalan-amalan yang macam ini, keakraban kita dengan jiran tetangga ini sebenarnya penting untuk jangka panjang sebenarnya ya. Okey, kalau yang tinggi pula memanglah of course lah dia akan perhubungan dia sangat disenangi, kehadiran dia sangat disenangi oleh orang lain ya. Okey, seterusnya kesejahteraan intelektual merujuk kepada kebolehan seseorang berfikir secara rasional dan terarah untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Individu yang sejahtera ni dari segi intelektual ini dia biasanya orang yang kreatif lah dan berusaha untuk menimba ilmu pengetahuan secara berterusan. Ini ya. Orang yang ada kesejahteraan intelektual ni ya. Dia bijak dalam kemahiran, dia ada skill dia tersendiri dalam penyelesaian masalah, dalam membuat keputusan. Biasanya orang yang kreatif dia ada idea-idea baru yang relevan. Kadang-kadang dia sentiasa mencari pengetahuan, suka pergi kursus, suka pergi bengkel itu ini, suka berkongsi dengan kawan-kawan rakan di sekolah. Kalau penyelesaian masalah ini, kemahiran kognitif dia dah boleh menjadi satu penyelesaian dalam nak capai satu-satu keputusan Jadi dan orang yang dalam membuat keputusan rasional ini dia boleh mempertimbangkan pilihan-pilihan yang sesuai. Dia tahu baik buruk, dia buat plus minus interesting, dia tengok mana yang banyak interestingnya tu, itu yang dia akan bincang, kemudian dia akan ambil sebagai satu keputusan yang boleh memuaskan hati orang lain. Kalau orang yang tak pandai buat keputusan ini, apabila berlaku satu-satu isu, dia akan kata orang minta daripada awaklah buat keputusan, suruh dia lah buat keputusan, padahal sepatutnya benda ini boleh kata orang dalam sumbang saran dan sebagainya. Kadang-kadang kemahiran-kemahiran ini tidak semestinya semua orang ada, tapi gabung jalin di kalangan guru-guru kita boleh menjadikan satu-satu keputusan ataupun satu-satu program atau projek yang nak dicapai itu akan menjadi membastik ataupun lebih kata orang excellent disebabkan gabung jalin daripada orang-orang yang memiliki 4 nilai ini tadi Okey. Tapi kalau sekiranya seseorang yang tidak ada memiliki yang macam ini, contoh isu yang banyak sekarang adalah mungkin guru-guru yang dia tidak mahir dalam ICT. Bila dia tidak mahir dalam ICT, dia tak tahu macam mana nak settle isu-isu yang berkaitan dengan rakaman dan sebagainya. Benda ini kemudian tak tahu nak minta tolong siapa, dan dengan tak kreatifnya lagi, kemudian dia tak mau belajarnya lagi. Jadi benda ini of course lah akan menjadi satu kekangan dan halangan kepada seseorang dalam kejaya. Yang macam inilah yang buat kita seseorang itu boleh rasa tidak seronok dan tidak happy dalam kejayanya Okey. Tapi sebenarnya yang macam ini setiap sekolah mesti ada mereka-mereka yang pakar dan kita masih boleh kata bekerjasama untuk mendapat tunjuk ajar daripada mereka, especially guru-guru muda guru-guru muda ni mereka sangat kata orang memang approach mereka di universiti sekarang lebih kepada ICT. Jadi boleh diguna pakai kepakaran mereka dan dikongsikan kepada guru-guru yang lama yang hampir pencen Okey. Bila tak mampu, tak pandai, tak mahir, itu yang menjadikan seseorang akan jadi tidak sejahtera dan rendah skornya. Dan kalau yang tinggi tu tidak ada isu lah, memanglah dia akan seronok. Sebab apa? Setiap pembentangan zup saja dia akan buat PowerPoint dia dengan menarik dan cantik
Kalau yang sederhana tu masih lagi selamat lah, ataupun sederhana tinggi tu masih lagi masih boleh dimaafkan. Sebab apa? Tapi mesti ada orang yang mahir di sebelah dia sebagai teman. Okey, yang keenam, kesejahteraan spiritual merujuk kepada amalan individu untuk percaya, berfikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai murni dan mengekal keharmonian dengan Tuhan, diri dan masyarakat. Dia merujuk kepada subkonstruk etika dan juga amalan. Bagaimana seseorang itu mematuhi peraturan atau garis panduan dalam melaksanakan sesuatu amanah dan tanggungjawab. Kita ini di bawah payung Jabatan Perkhidmatan Awam. Memang kita tertakluk dengan apa-apa perkeliling ikhtisas ataupun arahan-arahan daripada pihak atasan. Dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya hendak membangkang ataupun macam mana kita tak boleh nak menentang dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada yang tidak macam biasanya penjawat awam ini tidak adalah isu yang kata orang terlalu lantang sangat, tapi selagi kita mampu melaksanakan amanah kita dan tanggungjawab kita sebagai warga pendidik, warga KPM, warga guru, jadi ianya sentiasa di bawah etika yang telah ditetapkan. Dari segi tingkah laku kita, amanah kita dalam pekerjaan, tanggungjawab kita dalam mendidik anak bangsa. Jadi kita tak boleh lari. Kalau sekiranya kita kata orang rasa kurang setuju pun, gunakanlah saluran yang bersesuaian. Bukannya kita menggunakan social media dan sebagainya. Contoh saja. Okey, dari segi amalan pula, bagaimana seseorang itu mengamalkan konsep ketuhanan dia dengan amalan anutan yang dia pegang, yang baik dalam menjalankan kehidupan. Kalau dia seorang Muslim, jadilah Muslim yang berpegang pada agama, suruhan agama. Kalau dia seorang Kristian, jadilah penganut Kristian yang baik. Sebab semua agama mengarahkan kita melakukan sesuatu yang akan mengelakkan kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi sebagai warga guru, ini adalah dua yang terkandung dalam kesejahteraan spiritual. Kadang-kadang dia dapat apa yang dia nak, tapi dari segi amalan, praktis ketuhanan dia sangat kurang. Jadi benda ini akan menyebabkan dia rasa ketidakpuasan. Contoh. Dan setiap apa yang dia buat, dia boleh sampai ke satu tahap yang dia boleh dikatakan sudah senang, mewah dan sebagainya, tapi dia rasa tidak ada ketenangan. Jadi kita nak elakkan daripada guru-guru kita ini terjebak dengan perkara-perkara yang kata orang di luar kata orang batasan kita sebagai penjawat awam. Dan ini adalah kita sentiasa peganglah. Bila kita ingat Tuhan, kita tahu itu halal, itu haram, dan itu tak boleh, ini dan tidak wajar dan sebagainya. Okey. Pentafsiran bagi kesejahteraan spiritual, kalau rendah amalannya, seseorang itu akan kurang mempamerkan nilai-nilai murni. Kita tidak mahu, walaupun dia seorang yang tidak mengamalkan nilai ketuhanan, kita takut dia akan mempengaruhi pula anak murid dia supaya membuat sesuatu yang tidak baik. Itu kesannya tadi. Kalau kita seorang yang pemegang agama yang penganut agama yang sangat kata orang konsisten, orang pun tidak akan memperlekehkan
kita. Dia nak contoh dan sesama warga pendidik, warga guru pun dia tidak akan berani untuk memperlekehkan dengan gurauan-gurauan yang tidak kata orang apa? Tidak baik. Contohnya yang berunsur ialah yang sensitif lah ya. Jadi orang akan memandang hormat pada kita sebagai seorang guru disebabkan nilai yang kita ada. Yang ketujuh, kesejahteraan identiti merujuk kepada penerimaan seorang itu terhadap diri dari aspek jantina, asal-usul budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Kalau sekiranya penampilan diri dari segi penampilan, self appearance dia tu, dia terima dirinya mengikut jantina yang dia ada. Ataupun dia suka berpakaian mengikut kesesuaian tubuh badan dia. Itu. Kalau dia kata orang apa? Badan dia besar, corak bunga yang macam mana, corak yang kain yang macam mana yang bersesuaian, itu dia peka dengan penampilannya. Kadang kan kita penjawat awam pun ada limitasi warna apabila kita berkhidmat di sekolah. Tak boleh nak kata orang apa terlalu rambu-ramba warna-warni dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ia akan menghilangkan fokus. Namun penampilan diri yang kemas, cantik, sedap mata memandang itu tidak ada halangan, tidak ada larangan. Apabila orang nampak kita, dari jauh orang dah tahu, kita cikgu kah? Orang dah tahu dah bahawa itu image guru. Daripada jauh orang akan senang. Daripada jauh dah senyum dah tengok guru yang bertugas. Sebab apa? Penampilan tadi, warna yang dia pakai tadi sentiasa menepati karakter seorang guru. Okey, yang kedua adalah budaya, culture. Perasaan kepunyaan, penerimaan dan bangga terhadap budaya asal dan kelahiran dan juga mengamalkannya. Kemudian yang ini walaupun dia menerima budaya dirinya, namun dia juga kata orang menghormati bukan dia menerima, tapi dia dalam erti kata yang lain menghormati budaya orang lain. Bukannya dia hanya terima budaya dia sendiri, bangga dengan budaya asalnya, tapi dia mempelekeh dan mengutuk budaya orang lain. Jadi benda itu tidak wajarlah, tak patutlah. Kita dalam konteks negeri yang pelbagai budaya, jadi kita sentiasa mengamalkan sikap toleransi dari aspek budaya dan kebebasan dalam mengamalkannya. Walaupun kata orang apa, kita dibenarkan, tapi jangan sehingga menghina amalan ataupun orang lain budaya orang lain. Okey, yang ketiga adalah gender, menerima hakikat kewujudan diri sendiri dari aspek jantina. Kalau yang wanita, guru wanita, maknanya kita terimalah, pakailah pakaian ataupun kita wujudkan diri kita seperti apa yang Tuhan dah jadikan kita. Jangan pula kita sedar kita ni wanita tapi kita berpakaian seperti lelaki. Dan begitu juga sebaliknya. Seolah-olah tidak dapat menerima hakikat kewujudan dirinya sendiri. Jadi ini sangat tidak wajar di kalangan kita sebagai guru. Ini sebab apa? Kita memberi satu role model kepada anak murid kita di sekolah dan kepada warga guru kita, dan juga kita membawa nama baik sekolah kita, keluarga kita, kemudian negeri kita, jabatan kita dan sebagainya. Jadi
apabila kita berpenampilan yang ala dua jantina, kadang-kadang ia menjadi satu stigma masyarakat yang tidak boleh menerima sebab memang tidak menepati apa yang kata orang norma yang diamalkan dalam masyarakat kita. Yang perempuan berpakaian ala-ala seperti lelaki, yang lelaki pula pandai-pandai menggunakan pakaian ala-ala seperti wanita. Jadi benda ini tidak kata orang apa menunjukkan nilai seorang guru yang betul lah. Okey, kita lihat pentafsirannya. Kalau rendah itu individu itu suka terima diri secara positif dan dari aspek jantina, budaya dan fizikal. Okey, kurang berasa bangga dengan dirinya. Sepatutnya kita rasa bangga kan? Kita dilahirkan sebagai wanita, kita ada agama kita, kita ada budaya kita. Tapi tak salah sebenarnya kalau contoh budaya perayaan waktu tahun baru Cina, yang Melayu pun pakai pakaian Cheongsam contohnya. Tapi pastikan Cheongsam yang sopan. Waktu hari raya, yang non-Muslim pakai pakaian, baju kurung, songket dan sebagainya, asalkan ianya tidak bercanggah dengan kata orang sensitivity lah, taklah terlampau mencolok mata dan sebagainya kan. Nah, begitu juga waktu perayaan-perayaan yang lain sebab kita meraihkan kesamaan, kita mencari titik persamaan. Okey. Yang ke-8, kesejahteraan kewangan merujuk kepada kehidupan yang selesa dan stabil dari aspek kewangan berasaskan literasi dan kemahiran pengurusan kewangan berkesan. Ini adalah satu daripada kursus yang perlu dihadiri oleh setiap warga pendidikan. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dari di YouTube memang banyaklah, susah nak dah tak terkira dengan tak terkira dah betapa banyaknya kursus-kursus yang berkaitan dengan literasi kewangan. Namun yang paling menyedihkan ialah warga pendidikan juga, warga guru juga yang ramai terkena oleh skamer yang melibatkan wang yang sangat besar. Ada juga yang terlibat dengan kata orang apa koperasi dan sebagainya, tapi yang sebenarnya itu adalah salah satu penipuan di dalam talian. Jadi kalau aspek kewangan ini sudah tidak sejahtera, garanti 300% emosi akan terkesan tidak sejahtera ataupun pekerjaan juga akan terjejas sama. Sebab apa? Bila kewangan melibatkan alung, melibatkan hutang, melibatkan kena blacklist dan sebagainya, dia akan menjejaskan konstruk-konstruk yang lain. Okey. Apa itu literasi kewangan? Kesedaran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan memahami keadaan kewangan diri dan membuat keputusan kewangan yang berkesan. Ini maknanya dia celik kewangan, dia celik. Maknanya dia tahu. Literasi ni artinya dia celik dalam kewangan lah. Dia sedar di mana level kewangannya sendiri. Kalau gajinya 1,000 itulah. Bukannya dia nak melihat di shopping komplek barangan yang ataupun benda yang bernilai 1,000 ke atas. Dia celik dan dia tahu bahawa daripada 1,000 yang dia dapat itu ada banyak potongan-potongan yang dia perlu settlekan dan baki bersihnya berapa. Dia sendiri tahu. Okey, pengurusan kewangan financial management ini pula berkaitan dengan kemahiran mengurus sumber dan perbelanjaan kewangan. Yes. Bila dia dah tahu tahap level dia punya kewangan tu, dia tahu macam mana untuk mengurus. Jadi dua ini saling berkait.
Dan kalau kita lihat ada juga guru-guru melibatkan guru yang muda yang terjejas konstruk kewangan ini disebabkan oleh kad kredit. Kad kredit sebab kad kredit ini kalau tidak dibayar mengikut amount yang ditetapkan, contoh kad kredit dia 3,000, dia pakai dalam 1,000, tapi bulanan kata dalam penyata dia minimum payment dia kata bayar cuma 200. Jadi seseorang guru tersebut dia pun bayar 200. Adakah 1,000 yang dia dah guna 800 yang tu akan bawa ke bulan depan tidak dikenakan cas? Dia akan kenakan cas. Jadi hati-hati apabila menggunakan kad kredit. Lebih baik guna debit card. Itu pun apa-apa link yang berkaitan secara online extra careful lah, sebab banyak penipuan dalam talian sekarang melibatkan tersilap tekan link dan sebagainya. Jadi pening kepala polis untuk menguruskan tentang isu yang tidak kesudahan dan semakin meningkat berkaitan dengan kewangan ini. Okey. Kalau sekiranya rendah, maknanya seseorang itu mungkin disebabkan dia berbelanja lebih daripada limitasi kemampuan yang dia ada. Jadi itu yang akan menjadi risiko lah bila tak ada celik kewangan ni. Kalau sekiranya dia sangat tinggi, maknanya dia tidak ada rasa bebanan pada hujung bulan, setiap bulan. Dia tak perlu kata orang sebelum gaji keluar pun dia sudah ada saving dan dia ada simpanan untuk waktu-waktu kritikal dan sebagainya. Jadi waktu kecemasan contohnya, waktu sakit, waktu demam dan sebagainya yang memerlukan duit lebih, mungkin dia perlu kata orang nak pergi jauh dan sebagainya, kena ambil tiket. Maknanya dia ada tabungan yang dia simpan. Kalau yang tak ada pengurusan yang baik tu, dia akan lihat bahawa apa yang ada dekat di luar sana adalah semua yang dia nampak dekat di luar adalah apa yang dia hendak, tapi bukan apa yang dia perlu. Jadi akhirnya dia menjurus kepada keberhutangan dan sebagainya. Buat loan lagi, kemudian buka lubang, tutup lubang lagi, dan akhirnya keberhutangan serius. Dan ini menjejaskan sejahteranya. Sebab apa? Sebelum gaji ataupun kewangan sudah kering sebelum gaji keluar. Jadi itu menjadikan satu yang tidak happy untuk hadir bekerja. Okey. Penilaian berkaitan dengan pentafsiran keselarasan ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih simpan skor yang tuan-tuan dapat, dia ada satu ruang di mana indeks keselarasan, skor keselarasan. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat skor di bawah nilai 40, anda mempunyai kecenderungan menjawab item secara konsisten, iaitu menunjukkan diri yang sebenar, real self. Maknanya sangat genuine lah, sangat jujur lah semasa menjawab. Sebab anda menjawab itu, kalau tengok dalam gambar tersebut, dia tengok dalam cermin, dia akan tengok seperti dirinya sendiri. Maknanya itulah real self dia. Jadi bila dia real self ini, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat skor yang lebih daripada 40 dan dekat situ dikatakan tidak selaras, jangan pula lalu gantung diri dekat pokok togel. Tak ada salah, tak ada dosa, tak ada kesalahan sebenarnya. Ini adalah salah satu berkaitan dengan penilaian semasa menjawab. Karena
Kalau skor sama atau melebihi nilai 40, anda mempunyai kecenderungan menjawab item tu secara tidak konsisten. Tidak konsisten tu macam mana? Buat soalan 1 cepat, 2 cepat, 3 cepat. Yang keempat, anda akan berfikir agak lama juga berfikir, baru jawab. Lepas tu ada yang begitu. Dan kadang-kadang bila proses kita berfikir itu, kita biasa, ini adalah satu yang normal. Kita akan suka benda yang perfect, kita lebih suka benda yang cantik, benda yang memang atau yang paling baik dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan apa yang dijawab itu menunjukkan diri yang ideal. Sebab dalam diri kita ni kita ada real self, kita ada ideal self. Yang real self tu adalah kemampuan kita yang sebenar. Tapi yang ideal ini lebih kepada apa yang satu yang kita impikan dalam kehidupan kita. Tapi tak ada dosa, tak ada salah. Kadang-kadang ideal self ini dia menjadi satu motivasi kepada kita dalam melakukan kerja. Jadi jangan risau bila dia tidak selaras. Jangan kata, saya punya keputusan tidak valid lah, tidak macam menipu lah. Bukan, tak ada menipu. Dia tak ada isu menipu. Dia lebih kepada ideal, benda yang kita rasa kita nak jadi. Kadang-kadang benda itu mungkin maybe nak jadi someone else, orang yang kita idolakan contohnya. Okey, jadi tidak timbul macam tidak valid ke ataupun tidak keputusan. Okey. Rumusannya, IKPSI ini dapat digunakan mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Kalaulah daripada 8 konstruk tadi, lebih daripada separuhkah, yang banyak menyebabkan dia sederhana. Jadi di situlah kita berusaha untuk bantu diri untuk cuba tingkatkan. Kerana kita dah tahu bahawa subkonstruk itu tadi mungkin ada di dalam subkonstruk itu yang kita perlu tangani dan atasi dalam bidang tugas yang kita laksanakan di sekolah. Pelaksanaan ini intervensi melalui pembangunan, pencegahan dan pemulihan dapat membantu warga KPM mencapai kesejahteraan psikologi secara optimum. Jadi itu adalah kata orang apa? Rumusan daripada interpretasi ini. Namun demikian, suka untuk saya nyatakan di sini, andai katalah kurang faham dengan apa yang dinyatakan di dalam rakaman saya ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh datang berjumpa dengan saya ataupun kaunselor pendidikan daerah yang seorang lagi iaitu Puan Nur Izani untuk mendapat interpretasi secara one-to-one dan ataupun dalam kelompok, ataupun andai katalah ada pengetua dan guru besar nak jemput kami untuk turun ke sekolah, boleh, tidak ada masalah. Dan ini adalah salah satu dari kata orang apa, usaha pihak bahagian psikologi dan kaunseling membantu meningkatkan kesejahteraan psikologi guru-guru kita. Jadi okey, rakaman ini akan saya berikan beserta dengan satu pautan link Google Form yang akan mengesahkan sekiranya guru-guru sudah menyaksikan, sudah menonton rakaman ini, mohon mengisi link tersebut dengan segera sebelum minggu pertama sekolah buka. Sebelum seminggu pertama sekolah buka tu boleh. Maknanya itu yang tarikh yang akan kita akan
tutuplah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat rakaman ini pada waktu malam dan jawab terus ataupun isi terus pengesahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, dan dalam link Google Form itu juga pastikan tuan-tuan dan puan-puan pilih sekolah tuan-tuan puan-puan dengan betul, kerana saya akan letakkan list sekolah dan ia akan memudahkan untuk saya mengenal pasti ada berapa bilangan guru-guru sekolah tuan-tuan dan puan-puan sudah menyaksikan interpretasi tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada semua guru daripada 46 buah sekolah yang telah mengisi pada bulan September 2023 yang lepas, dan untuk penerangan interpretasi tadi, seandainya ada kelemahan ataupun kekurangan daripada saya untuk tersebut ataupun yang ada berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya menyusun 10 jari. Memohon maaf kerana ianya tidak ada berkaitan dengan sesiapa. Interpretasi ini adalah untuk kita mendapat ilmu, mengenal apa yang skor yang kita perolehi dalam keputusan instrumen yang telah kita isi, inventory tersebut. Jadi itu saja daripada saya, Puan Kazulia binti Yaakob. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dahulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.